أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita. Untuk aktiviti yang ketiga, kita akan lihat dalam sesi suai kenal dengan DSKP. Dan mungkin Ustaz rasa sebelum ini kita telah berjumpa ataupun kita telah pelajar-pelajar telah membuka ataupun telah menggunakan DSKP. Tetapi untuk sesi ini kita beranggapan bahawa ada pelajar yang telah menggunakan, telah membuka, dan ada pelajar yang masih lagi berada dalam keadaan yang pernah ke tidak pernah dan sebagainya. Jadi kita ambil jalan tengah. Kita akan cuba tengok untuk kali ini jumpaan kita hanya untuk suai kenal sahaja dengan DSKP. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan melihat secara terperinci apa yang ada di dalam DSKP itu, kegunaannya untuk kita sebagai guru di sekolah nanti. Kalau kita lihat seperti mana yang telah Ustaz katakan di awal tadi, asal usul DSKP ini pada awalnya ia dikenali sebagai HP dan HSP. HP adalah huraian, SP adalah sukatan pelajaran, HSP adalah huraian kepada sukatan pelajaran itu tadi. Jadinya huraian pelajaran, contohnya sukatan pelajaran untuk sekolah rendah, dia terbahagi kepada, ada yang bergantung kepada subjek. Ada subjek yang sukatan pelajarannya untuk darjah 1 dan darjah 6 sekolah rendah, dan ada kemudian sekolah menengah, dia punya sukatan pelajaran ada sukatan 1 sampai tingkatan 3, kemudian tingkatan 4 dan tingkatan 5, sebab dua yang berbeza. Dan ada juga subjek yang sekolah rendah pun berbeza, 1 hingga 3 dia punya sukatan, kemudian 4, 5, 6 sukatan yang berbeza. Seterusnya sekolah menengah dia ada sukatan macam seperti mana yang awal itu tadi. Huraian sukatan pula dia sangat berbeza dengan sukatan. Sukatan itu adalah satu panduan asas untuk kurikulum itu. Huraian sukatan dia akan berada di setiap darjah ataupun di setiap tingkatan. Contohnya huraian sukatan yang ada sebagai contoh ya, untuk darjah 1 sehingga darjah 3, satu huraian sukatan, tetapi darjah 1 hingga darjah 3 satu sukatan pelajaran, tetapi setiap darjah 1 satu huraian sukatan pelajaran, darjah 2 satu huraian sukatan pelajaran, darjah 3 satu huraian sukatan pelajaran. Kemudian masa telah berubah, dan dalam perubahan itu huraian sukatan dan sukatan pelajaran digantikan pula dengan DSP dan DSK. DSP adalah dokumen standard pentaksiran ataupun penilaian, kemudian DSK adalah dokumen standard kurikulum, di mana masa juga telah berubah, di mana kedua-dua DSK dan DSP ini digabungkan dan jadilah dia seperti mana yang terkini yang ada di hadapan pelajar-pelajar semua. Ia dinamakan sebagai DSKP, iaitu dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Kalau kita lihat, yang ini adalah, yang ini adalah contoh dokumen standard prestasi DSP. DSP okey. Tetapi sekarang ni pastikan kita telah menggunakan DSKP, dokumen standard kurikulum dan pentaksiran, tingkat 1 untuk pendidikan Islam. Yang ini adalah untuk matematik, dokumen standard kurikulum,
di SKP pentaksiran. So kita akan lihat kepada bahagian Kementerian Pendidikan ada tahun dikuatkuasakan bila. Mungkin untuk yang pendidikan Islam tingkatan 1, mungkin Ustaz tak pasti ada perubahan. So kita akan, yang ini perubahannya tertakluk kepada di sekolah, dan akan biasanya kalau ada perubahan dalam kita punya di SKP, dia akan melalui proses dipanggilnya proses latihan, dan dia akan bermula daripada bahagian kurikulum, kemudian dia akan sampai kepada bahagian-bahagian dalam jabatan dan sebagainya. Kemudian contohnya dia akan pergi kepada matematik, dia ada dia punya sektor matematik, dia ada sektor dia. Kemudian pendidikan Islam, dia ada sektor jabatan pendidikan Islam dan moral. So di situlah mereka akan turun untuk menerangkan tentang perbezaan itu melalui lantikan guru-guru, jurulatih utama negeri. Kemudian akan turun kepada daerah dan akan turun kepada guru-guru sekolah secara menyeluruh untuk menerangkan apa perbezaan ataupun apa perkara-perkara baru dalam perubahan dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Jadi untuk tahun-tahun ini kita kena alert lah, untuk tahun-tahun ataupun untuk dia punya tahun cetakan dan sebagainya, yang itu nanti di sekolah semua guru-guru telah dimaklumkan melalui surat dan melalui latihan yang diadakan. Jadi untuk ini adalah sebagai satu latihan untuk kita lihat pendidikan Islam. Contohnya dokumen standard tingkatan 1 2015. So dia akan berubah lah kalau sekiranya ada surat penurunan dan sebagainya di sekolah melalui ketua jabatan. So dia akan hantar di SKP yang terkini. Dan kita boleh juga menyemak dan kita boleh update melalui portal bahagian perkembangan kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, kita lihat apa yang ada di dalam DSKP. Semua je lengkap, ada rukun negara, falsafah yang ini secara umumnya. Matlamat, objektif, semuanya berbeza lah. Kemahiran abad 21 telah dimasukkan sesuai dengan sekarang ni lah kita bergerak ke arah TS25, transformasi sekolah 2025 yang memperkasakan kemahiran pembelajaran abad 21. Kemudian yang memperkasakan kemahiran berfikir harus tinggi. Dia ada senaraikan apakah strategi pembelajaran, dia ada senaraikan apa dia EMK, merentas kurikulum. Yang ini penting dalam kita punya perancangan mengajar. Bila kita nak menyiapkan satu siri perancangan, tak lari kita ada EMK. So EMK dah ada dalam ni dah. Jadi boleh kita katakan di SKP ni boleh jadi nota kepada guru kerana dia lengkap. Dia ada standard kurikulum dan dimasukkan sekali dengan pentaksiran. Ini kelebihan dia. Yang terkini lah yang kita katakan, bukan saja dia ada perancangan untuk kurikulum, malahan ada standard pentaksiran yang boleh kita laksanakan dalam kelas hanya berdasarkan kepada satu dokumen sahaja. Seterusnya, dia ada cara pentaksiran. Yang ni ada dia punya tahap penguasaan lah. Kita katakan band 1, band 2, band 3. Kita akan lihat. Kemudian kandungan. Ini kandungan yang berbeza. Kalau kita lihat di matematik, sama juga. Okey. Yang ini diringkaskan Jadi pentaksiran. EMK merentas kurikulum. Fokus apa? Fokus yang berbeza. Fokus pendidikan Islam berbeza, matematik berbeza, subjek lain, sejarah dan sebagainya dia berbeza. Okey. Yang ni perincian kandungannya memang semestinya berbeza lah. Yang ini contohnya Al-Quran, hadis, akidah, fiqh, sirah, tamadun. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah pendidikan Islam. Kalau kita lihat di matematik, kandungan dia ada 13. Teorem Pythagoras ada 13 kandungan yang berbeza untuk tingkatan 1. Yang ini untuk pendidikan Islam tingkatan 1. Okay, kita lihat pendidikan Islam untuk pengantar. Okay, ini sudah tulis Arab lah. Mana yang boleh baca tulisan Jawi. Tapi ini sekali lalu je lah. Ada matlamat,
matlamat pendidikan Islam. Jadi ini adalah kita punya matlamat lah. Kita ajar pelajar akhirnya ke sini baca, kemudian apa objektif, akhirnya ke sini objektif dia. Objektif ini dia membezakan lah, setiap bidang-bidang tu ada dia punya objektif. Ini adalah pemilihan membaca ayat, melazimi bacaan, bahasa bacaan, masuk pula hafazan pada setiap kita punya tajuk tu ada objektif dia. Al-Quran tadi kan, Quran dia ada hafazan contohnya, dia ada pembacaan, dia ada hafazan, dia ada pemahaman. Contohnya ada tajwid. Contohnya lah so dia akan pecahkan yang objektif yang seperti mana yang tadi tu. Dia punya objektif. Matlamat adalah matlamat yang besar. Okey, fokus ilmu, kita tengok yang tulisan Rumi lah, memudahkan semua orang boleh faham. Kurikulum kebangsaan, ini falsafah definisi kurikulum. Kemudian kita ada pendahuluan lengkap lah ni. Sama je sebenarnya di dalam tulisan Rumi. Benda yang asas ni sama, objektif. Objektif ni pula dia berdasarkan kepada subjek dia. Matlamat pun berdasar kepada subjek masing-masing. Ada 11. Sama je ni, kerangka kurikulum standard sekolah menengah. Yang ni semua dimasukkan untuk rujukan kita dan boleh jadi nota sebenarnya untuk kita lah guru. Kemudian fokusnya, ini fokus matematik, fokus pendidikan Islam ada fokus dia tersendiri. Yang inilah yang kita kena fahamkan untuk kita terapkan secara umumnya kepada pelajar kita melalui tajuk-tajuk yang diberikan. Sama juga kalau pendidikan Islam, kita kena fokuskan melalui tajuk-tajuk yang diberikan untuk menjadikan siapa sebenarnya murid itu. Ini fikrah matematik kan. Ini memang matematik lah sebagai contohnya. Kalau pendidikan Islam untuk lain dia punya ni, insan seimbang berinovatif. Boleh baca fokus ilmu. Okey. Di profil murid, tengok yang ni lah. Fikrah matematik. Kemahiran dia. Ini standard apa proses dia. Okey, ini awal ini profil. Tadi profil juga berdaya tahan. Ini sama tadi Kemahiran abad 21. Kita lihat. Kemudian tahap pemikiran kebat macam mana, sama je. Dia bermula daripada aplikasi, analisis, menilai, mencipta. Sebabnya yang 4 dia ada 2 lagi dekat bawah tu lah. Ini adalah pemikiran yang dikatakan ras tinggi dalam taksonomi Bloom, kalau ingat lagi lah. Seterusnya strategi pengajaran dan pembelajaran. Siap ada dia inquiry, masalah. Yang ini adalah untuk matematik yang dicadangkan. Kalau untuk pendidikan Islam, okey, ini pusat tambahan, deduktif, semua ada dah. Banyak istilah-istilahnya yang telah diletakkan dalam sini. Jadi kita sebagai orang yang telah mengikuti apa kemahiran kurikulum, kemahiran pedagogi itu, kita boleh faham sebenarnya cerita latih tubi apa yang kita laksanakan by DI nya. Kemudian AMK, bahasa elemen lintas kurikulum. Okay, kita tengok yang tulisan Rumi lah elemen lintas kurikulum, bahasa, kelestarian, nilai murni. Yang inilah yang bila contohnya dalam kita punya perancangan mengajar, dia kata AMK, kita tulis bahasa, baru kita tulis dia punya. Itu nanti kita akan lalui lah, tulis bahasa. Kemudian kita bagi apa bahasa tu. Kat sini lah ada dia punya. Just kita check, kita faham dan kita boleh olah lah. Ini punya tajuk dia. Kalau elemen melintas kurikulum, apa orang tanya? Kita jawab bahasa, melintas kurikulum. Kelestarian alam, melintas kurikulum. Nilai murni, melintas kurikulum. Sains dan teknologi, pastikan itu Okey, ini TP tahap penguasaan. Ada berapa band? Ada 6 band. Dia berbeza. Ini matematik punya. Ini nilai. Kalau katakan apa nilai? Inilah nilai dalam matematik. ATP. Alright. Setiap apa ni? Setiap tajuk tu ada dia punya TP lah. Dia punya tahap penguasaan dia sendiri. Okey, habis. Masuk dalam tajuk. Baiklah, untuk matematik ni dia agak ringkas kalau kita lihat. Sebaiknya apa yang Ustaz cadangkan, bila mana kita ambil tingkatan 1,
Kalau dapat ada buku teks, dia lebih nampak. Sebabnya di sini dia terlalu umum, dan buku teks itu dia menjelaskan. Mungkin ada aktiviti dia dalam tu lah, dia akan bagi aktiviti di rumah, kiraannya, jual beli contoh dia. Jadi boleh kalau ada support daripada buku teks tu lebih bagus. Okey, kita tengok contoh mereka Islam. Contoh dia bidang Al-Quran, dia ada bacaan, hafazan. Contoh dia boleh cek lah. Ini kita nak kenal pastilah satu-satu penggunaan dokumen standard. Di SKP dia ada 3 jalur. Kita masuk terus dia ada 3 jalur. Jalur yang pertama standard kandungan, standard pembelajaran, dia ada standard prestasi. 3 standard kandungan, dia ada kandungannya lah, tajuk 1.1, 1.2, 2 poin, 3 poin, itu tajuk yang besar. Kemudian standard pembelajaran, dia ada pecahan 1.1, 1.11, 1.1 dan sebagainya. Kemudian dia ada pentaksiran. Ini adalah standard kurikulum. Ini dia punya pentaksiran. Ini sebenarnya apa kriteria tafsiran untuk tahap penguasaan tajuk yang ini. Betul, dah lengkap lah. Lihat satu persatu disusun dah. Jadi kalau ada sebenarnya disertai dengan buku teks lebih baguslah. Cantik dah susunan dia, mengikut tajuk dan sebagainya. Tinggal kita nak membaca dan mentafsirkan apa sebenarnya di SKP ini, dan bagaimana sebenarnya apa kepentingan di SKP itu. Kalau kita tengok, kita nampak kepentingan di SKP untuk panduan kita guru, untuk panduan guru lah antaranya. Seterusnya standard kita dalam pengajaran kita tu, daripada satu individu, daripada satu sekolah ke sekolah yang lain tu, standard apa yang kita ajar, dan pelajar kita itu pun dijadi dengan satu standard penguasaan yang perlu dikuasainya pada tahap umur tu. Dan kalau kita lihat sebenarnya di SKP ini, sukatan ini, dia bermula daripada tahap yang bawah, dia akan naik pada tahap yang kedua, tingkatan 2, dia akan naik, dan akhirnya daripada pengumpulan segmen-segmen yang kecil itu, dia akan meningkat dia punya aras dia akan cantumkan macam puzzle kita katakan, dan akhirnya dia akan menjadi seorang manusia yang diinginilah, yang telah dirangkakan oleh Kementerian Pendidikan. Bagaimana seorang individu itu patut tahu, patut beranggapan, patut dia ada ilmunya, patut ada kemahirannya. By the end, bila dia keluar tingkatan 5 tu, dia akan jadi seperti apa orang kata, murid impian itu, satu individu impian yang telah dibentuk oleh kurikulum kita. Contohnya matematik, akhirnya jadi macam mana yang pemikir matematik. Kalau sekiranya dia pendidikan Islam, akhirnya macam mana dia menjadi seorang apa orang kata, manusia yang seimbang itu berdasarkan kepada objektif. Jadi kalau kita lihat setiap tahap itu, ataupun setiap tingkatan itu, setiap di SKP itu dibuat, dirangka, kemudian digubal kurikulum itu oleh mereka yang pakar, untuk kita ni sebagai guru melaksanakan apa perancangan itu. Jadi tak adil lah kalau sekiranya kita ni golongan pelaksana, kita tidak melaksanakan apa yang terdapat dalam SKP, malahan kita mempertikaikan lagi. Sebabnya kita sebenarnya pada peringkat pelaksana yang kita hanya nampak daripada sudut sisi, tetapi orang yang menggubal itu, dia melihat daripada sudut atas. Dia nampak sebenarnya perjalanan dan perkembangan itu sehingga 5 tahun, sehingga 11 tahun, sehingga 12 tahun perkembangan pelajar. Tetapi contohnya kalau kita berada di sekolah rendah, kita hanya nampak, kita masuk darjah 1, kita nampak darjah 1 je. Kita tidak menguasai sehingga darjah 6. Boleh kita menguasai, tapi kita tidak nampak seperti mana apa yang kita katakan penggubal kurikulum itu nampak untuk melihat kemenjadian seorang murid itu pada masa akan datang. Tapi mereka juga akan mengubah kurikulum itu, mengubah cara, ataupun dia akan mengubah di SKP itu dengan version-version yang tertentu untuk sesuai dengan zaman yang berubah dengan sangat cepat. Dan percayalah, untuk masa sekarang ni, kalau kita lihat bila mana COVID-19 ini didatang, kemudian dia merubah kita punya cara, dia merubah kurikulum kita punya proses untuk penyampaian itu, dan mungkin akan datang ada perubahan lagi. Macam mana kita nak menangani perubahan ataupun proses kurikulum itu berlaku supaya
anything happen, kita tidak akan tertinggal. Anything happen, kita masih lagi boleh meneruskan pembelajaran kita dengan cara yang terbaik. Sebab sekarang ni kalau kita lihat, mungkin agak lumpuh juga bila mana kita ada guru-guru yang tidak didedahkan ataupun telah didedahkan tetapi kita tidak nampak, tidak menggunakan teknologi itu sepenuhnya, sehingga kan bila mana datang satu bentuk darurat seperti ini, ada guru yang baru nak buka, baru nak belajar dan sebenarnya benda tu kita dah didedahkan lama tetapi kita tidak menggunakan. Satu perkara yang positif, Alhamdulillah, kita dah menggunakan teknologi itu. Daripada katakan dulu 5%, tapi sekarang ni untuk guru-guru penggunaan teknologi itu sudah meningkat banyak lah. Saya rasa dalam, sehingga kan maksimum sampai boleh katakan 50% lah kita dah menggunakan teknologi ataupun seharian kita menggunakan teknologi itu daripada sebelum ini. Contohnya lah apa yang berlaku di Uniza ini. Kalau dulu kita hanya melihat handphone kita untuk entertainment, tetapi sekarang ni kita lebih serius melihat kepada teknologi yang ada. Kita lebih serius bercerita tentang data, kita lebih serius bercerita tentang berapa minit ambil data, kita dah tahu dia punya gigs, kita dah tahu berapa jam ni, rate dia berapa dan sebagainya. Kita dah tahu kualiti megabyte dan sebagainya. Kita dah tahu tentang kes-kes teknologi ni. Begitulah perubahan yang akan berlaku sebenarnya. Jadi penggubal kurikulum ini dia akan melihat kepada apa yang berlaku dan dia akan respon untuk membina bangsa itu daripada penglihatan penggubal daripada atas. So kita ni sebagai guru, kita adalah guru pelaksana, so kita hanya melaksanakan apa yang ada terkandung di dalam kurikulum dan kita cuba melaksanakan yang terbaik untuk mencapai apa dia matlamat kurikulum yang telah ditetapkan. Jadi secara ringkasnya itu saja perkongsian untuk kali ini. So kita boleh teruskan aktiviti dengan menjawab ataupun melaksanakan aktiviti yang telah dicatatkan. Kita lihat ya. Apa aktiviti yang perlu dilaksanakan? Aktiviti yang ketiga. Sekarang ini bincangkan apakah kepentingan DSKP terhadap proses pengajaran guru berdasarkan apa yang telah kita bincangkan secara ringkas tadi pada pandangan anda. Apa kepentingan DSKP itu dalam proses pengajaran guru, dan hasilkan dalam satu page saja, tak kira dah dalam bentuk apa sekalipun. Kemudian ada soalan yang kedua, saya ingat boleh rujuk kepada GC untuk jelaskan dan boleh hantarlah ikut apa yang arahan yang terkini di dalam GC itu. Saya rasa satu lagi kalau kita lihat terakhir untuk konsep TS25, pernah saya tunjukkan ya. Konsep TS25, Transformasi Sekolah 2025, yang ini pun sebenarnya penggubal kurikulum kita yang di atas tu, kita punya think tank kita, dia cuba untuk buat satu transformasi secara perlahan-perlahan yang tidak mengejutkanlah semua lapisan masyarakat, ibu bapa, pelajar dan guru, dalam kita nak transform kita punya pendidikan daripada dulu ke arah yang kita katakan sesuai lah dengan tahun 2025. Kita nak memperkasakan segala-galanya tentang guru kita. Kita nak memperkasakan pelajar kita lah yang paling ini, kemejadian murid, dan kita nak memperkasakan sekolah berkualiti melalui guru yang berkualiti, melalui sokongan daripada ibu bapa dan melalui pemimpin sekolah yang berkesan. Jadi di situ kalau kita nampak terbinanya dokumen standard tu di SKP, pentaksiran, dan kita nak memperkasakan pedagogi itu. Jadi benda ini berlaku secara perlahan-perlahan, dan apa yang pernah Ustaz share untuk TS25 itu, dokumen standard, pentaksiran, pedagogi, perkara ini guru-guru dalam program ataupun projek untuk TS25, mereka semua akan mendapat latihan daripada jurulatih bertauliah yang dilantik oleh Kementerian Pendidikan. Jadi begitulah dia punya flow dia. Dan akhirnya kalau kita lihat di SKP yang kita bacakan tu, dia berada di tengah-tengah ni. Dan dia dekat dengan kemejadian murid dan sekolah berkualiti. Jadi terkandung dalam tu ya. Okey, jadinya itu saja kita punya perkongsian pada kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.